pengulas anda pada hari ini mengalami sesak-sesak nafasnya ya. Jadi harap pendengar tidak akan terganggu. Jadi kali ini juga sebenarnya satu masa yang sangat suntuk, tetapi kami telah akan membincangkan juga satu buku yang sangat penting yang baru saja dilancarkan pada Isnin yang lalu. Maknanya buku tangan saya pada minggu ini ada boleh dikatakan sebagai masih panas lagi pada iklan cetak. Dan untuk pengetahuan semua pendengar My Suara FM, jika anda masih mengingati tahun 2014 ini sebenarnya adalah satu tahun yang agak getir bagi syarikat penerbangan Malaysia, MAS. Dan juga kalau kita masih ingat bahawa minggu ini sebenarnya adalah minggu hari yang ke-100 apabila pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di Ukraine. Dan juga sebenarnya kita sudah melalui sebelum itu 4 bulan sebelum pesawat MH17 ditembak jatuh juga sebenarnya Malaysia Airlines telah kehilangan pesawat MH370 pada 8 Mac 2014 yang sampai ke hari ini masih menjadi misteri. Jadi dalam kedukaan itu, hari ini kita datang ke sebuah buku yang saya kira sangat relevan untuk kita mengingati semula bahawa kehilangan dua pesawat negara yang sangat dramatik dan tragik pada tahun ini. Dan kali ini bersama kita pada hari ini iaitu penulis buku MH370 dan MH17, Satu Ancaman Israel kepada Malaysia, yang ditulis oleh saudara Nojimi Azmi Latif. Saudara Nojimi, selamat datang ke konti My Suara FM. Terima kasih. Dan pada semua pendengar, jadi ini masa yang sangat kritikal dan penting untuk kita menginsafi sambil melihat semula apakah pengajaran yang dapat kita pelajari daripada dua kejadian hitam ini. Jadi saudara Jimmy mungkin boleh menceritakan sedikit dahulu kepada pendengar My Suara FM apa yang mengilhamkan saudara Jimmy untuk menulis. Dan saya kira ini adalah antara buku tak awal tentang kedua-dua kejadian ini yang ditulis oleh rakyat Malaysia. Dan saya dimaklumkan bahawa saudara Nojimi dahulu juga pernah menjadi wartawan. Jadi mungkin itu menjadi perangsang sebagai wartawan untuk memahami kes ini dengan lebih mendalam. Atau apakah yang sebenarnya merangsang saudara Jimmy untuk menghasilkan buku ini? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Mengikut ke DJ kita tadi, kata dua sebenarnya pesawat kita terhempas. Sebenarnya tiga. Ya, dulu terdahulu kan. Yang 4 pertama Disember dulu. 1977. Itu tak awal. Tapi itu telah ditemui bangkainya kan? Ditemui bangkai. Tapi Tetapi sampai kali terus misteri. konspirasi dia tak dijawab sampai hari ini walaupun 38 tahun. Ya, kerajaan masih walaupun kerajaan telah mendedahkan, tapi saya kira masih menimbulkan tanda tanya kan. Sebab orang masih yang saya ingat yang pertama itu dulu ada bunyi rakaman kan, ada rakaman konon-konon ada amukan di dalam pesawat itu kan, rampasan, dan menyebabkan terhempas. Tapi sampai tetap itu saja. Tapi yang mengerjakan dan apa agenda ini tidak diperhalusi ya. Sebenarnya kalau ikut ke dalam buku saya MH370, saya ada ulas sedikit sebenarnya apa yang berlaku terhadap tiga pesawat MAS ni ada kaitan dengan kuasa, politik dan pengaruh. Contoh saya kata 4 Disember 1977 MH653 terhempas di Tanjung Kupang yang mengorbankan 83 penumpang. Sebenarnya kalau sejarah apa orang kata penerbangan ni bermula dia orang kata apa dia dari Pulau Pinang. Dia nak pergi, dia nak mendarat ke Subang. Tetapi dia orang kata berpatah pergi ke Singapura. Sebab apa dia nak hempaskan dekat Singapura? Bukan, sepatutnya dia turun dekat Subang, dah tak ada apa. Tapi pengganas mungkin pada masa itu kita punya kapal terbang tak ada macam canggih lah. Macam sekarang lah ada pintu konkrit apa semua kan. Jadi beberapa pengganas telah menaikkan semula kapal terbang macam itulah dan untuk menghala ke Singapura. Dan dia orang kata tak sempat. Kalau kita kata sebab apa tak sempat, kod yang terakhir diterima ada orang kata pembantu juru terbang dia bagi tahu yang ada pengganas telah masuk. Telah menceroboh di kawasan tu, kod dia habis kat situ dan dia terhempas dalam 7,000 kaki macam tu.
7,000 kaki dekat. Itulah Skyport terlepas pandai. Jadi yang kejadian di Tanjung Kupang itu bukan nak mendarat di Johor Bahru. Maknanya telah mendarat di Subang tapi dinaikkan semula oleh pengganas. Berarti kalau sekarang kita kata dalam keadaan senangnya orang letak pistol lah. Yelah, Tolong naik, benar-benar. tolong naik. Tolong pergi ke Tidak, sana. maknanya pengganas telah merampas semula pesawat itu. Sebab dalam pesawat tu ada macam-macam kedutaan Cuba, macam-macam ada. Mana pesawat itu membawa penumpang-penumpang yang bertaraf penting kepada beberapa negara. Ya. Kalau asal dia dekat situ. Tapi sampai sekarang kita tak boleh merungkai apa yang orang kata sebab utama berlaku kecelakaan itulah, saya guna istilah tu. Sehingga dalam buku saya ni saya ada jelaskan mengenai perkara ni juga. Di mana orang kata apa? Di konspirasi lah pada masa itu ditimbulkan. Tapi poin dia pada masa itu kita sebenarnya bergaduh dengan Jepun. Kita bergaduh dengan Jepun, kita bergaduh dengan komunis pada masa itu. Tapi ada kaitan dengan Singapura yang kena kita. Sebab itu antara tiga-tiga pesawat ni saya guna istilah Malaysia sebenarnya kena istilahnya saya guna kambing hitam aja. Gila, maknanya dalam 3 pesawat malang ini Malaysia mungkin menjadi percaturan konspirasi dalam percaturan kuasa-kuasa besar mungkin. Pada masa itu pun sama. Sebab 1977 tu antara perang dingin. Ya, pasal-pasal negara yang sangat genting. Saya ingat memang faktor komunis dan sebagainya. Jadi kalau macam kejadian MH370 dan MH17 ni, itulah jarang sebuah negara ini mendapat 2 kecelakaan besar dalam tempoh setahun. Dan saya kira MAS atau Sekretariat Malaysia mengalami 2 situasi yang sangat menyedihkan dalam tahun yang sama. Sebab jarak antara MH17 ditembak jatuh dengan MH370 hanya sekitar 4 bulan. Jadi apakah mesej yang cuba disampaikan daripada kejadian ini mungkin? Macam saya kata tadi, melibatkan pengaruh kuasa, politik, itu antaranya lah. Okey. Saya tengok rintihan daripada kejadian 8 Mac tu. MH hilang pada 1.22 pagi waktu kita lah, hilang daripada perhubungan. Orang kata antara dia nak masuk kawasan sepadan, orang kata satelit dengan Vietnam, dia hilang kat situ. Lepas tu pihak tentera pula dapat mengesan dia pusingan U pada 2.40 pagi. Lepas tu dia buat announcement, apa panggil, sidang media, announcement secara tak langsung yang pesawat tu hilang. Dalam pesawat tu sepatutnya tiba pada 6.30 petang waktu kita di Beijing lah. Jadi sekarang pada 1.22 dia hilang macam tu. Radar, semua radar tak boleh kesan. Satu perkara yang pelik. Sebab kita, saya kata macam ni, kita ada satu radar, dia panggil Marconi, yang kita beli 1.6 bilion. Ya. Nak kata Marconi ni kita pernah bawa radar tu ke apa yang Sabah, yang Sulu punya. Kita boleh kesan macam mana pengganas Sulu tu. Kalau kita kata dia ambil gambar, ada satu pengganas tu dia ambil selfie, tidak sampai seminit dia kena tembak. Berarti kita boleh kesan dia dekat situ dengan radar tu. Kapal terbang yang besar ni, kenapa kita tak boleh? Sebab kata Boeing kan 777 yang dikatakan sebagai pesawat yang paling kuat dan mustahil untuk mengalami dia kecelakaan. Panjangnya pun 63.7 meter. Bayang macam mana panjang, 63.7 meter panjang dia. Dan sayap dia, antara sayap kanan kiri dia 60.9 meter. Dalam kata mudahnya sebesar panah bola lah. Sebesar panah bola. Sangat besar kan. Jadi kalau macam apa lagi, media banyak. Sebab saya lihat bahawa isu MH370 dan MH17 ni, kebanyakan MH370 menimbulkan banyak spekulasi. Dan spekulasi itu berlega-lega. Jika tidak di media arus perdana, juga dia berlega-lega di media cyber, juga di laman-laman sosial. Jadi bagaimana saudara Najib melihat fenomena ini? Adakah yang mana benar, yang mana boleh dipercayai, yang mana kita boleh memberikan kredit, dan yang mana mungkin kita patut sisihkan? Mungkin ada gosip dan juga spekulasi liar mungkin? Spekulasi, gosip, andaian, ramalan tu saya kata beratus. Tapi kenapa benda tu wujud? Satu persoalan. Okey, saya ada baca sebuah buku yang diterbitkan oleh tokoh Islam dari Afrika. Dia kata orang Islam ni dia mudah percaya pada konspirasi. Jadi bila saya tengok konspirasi ni, yang buat konspirasi ni saya konspirasi. supaya kita, orang kata,
lari daripada kenyataan yang sebenarnya. Lari kenyataan supaya kita betul ke last yang betul tu akan jadi ya ke Yang dia betul tu kita nampak macam tidak betul, tapi yang tidak benar itu sebab dia nampak dah campur benar. dengan semua benda. Kalau saya kata secara ringkas yang pesawat MH370 yang dia bawa 227 penumpang Cina dengan 227 penumpang dengan 153 penumpangnya adalah Cina lah, majoriti 12 anak kapal dari 15 buah negara. Apa mesej kat saya? Mesej kat situ senang aja. Itu yang saya kata kambing hitam tu. Berarti rititan daripada ini sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pesawat itu. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan, macam saya kata yang kita tahu iaitu 20 tan buah manggis yang ada NGO mendesaknya, antaranya NGO Voice 370 dia desak buah manggis tu. Ya. Dia nak tahu sangat sebab 20 tan tu. Kejadian yang buah manggis tu juga ada dalam buku ini ya, saya baca ni. Ada Cik Nojimi tulis dalam buah manggis dalam bab kedua ya. Buah manggis ... Jadi sebenarnya apa cerita buah manggis ni? Itu yang menimbulkan tanda tanya tu. Sebab musim bukan musim buah manggis. Satu lagi dia kata, orang kata fakta tu keliru, mengelirukan. Buah manggis tu diambil di mana? Mesti ada pokok Jadi pokok kata kat Johor. Pergi kat siasat, tak ada kat Johor. Tak ada pun, bukan musim. Ada kata satu agensi kerajaan simpan. Dia kata, buat apa simpan? Yang satu persoalan kita adalah adakah kita ni pengekspor buah manggis ke China? Satunya. Dia 20 tan. Dia 20 tan ni kalau kita kata lori 2 tan pun boleh isi orang kata semua perabot, semua TV dekat rumah. Berarti 20 tan agak besar jugalah buah manggis tu yang kita ekspor. Itulah sebab menimbulkan sampai ke hari ni, sebab tiada yang berani mengaku daripada mana datangnya buah manggis itu. Dan jadi buah manggis, cerita buah manggis ini telah menjadi satu perbualan yang sangat, dan kita pun mengikuti perkembangan yang NGO yang menaungi keluarga dan mangsa MH370 meminta kerajaan untuk mendedahkan apakah kandungan sebenar bahan yang dikatakan sebagai buah manggis. Ada dulu kata sebagai bateri aluminium. Itu yang jadi tidak begitu terbuka ya, kerajaan untuk mendedahkan elemen-elemen sebegini, dan ini menyebabkan spekulasi mungkin timbul. Kita kata kalau saya kembali kepada buah manggis kenapa buah manggis diisi dalam pesawat komersial yang penumpang dia ramai? Sampai 15 buah negara ada satu penumpang. Macam kita kata bas lah. Kenapa kita tak angkut? Kenapa nak angkut buah manggis tu dalam bas? Dalam kuantiti apa? Yang banyak. Kalau contoh, ambillah lori. Lagipun mas tu ada mas kargo apa. Kenapa tak masuk kat situ? Adakah pada pandangan Cik Nojimi untuk sesebuah pesawat penumpang, adakah memang dasar tidak membolehkan untuk diadakan kargo, atau memang dalam sebuah pesawat penumpang terdapat sedikit kargo untuk barangan? Mungkin ada lah. Kita untuk makan ke, untuk buat balik kan. Kalau pelawat, pelancong datang, mesti ada buah tangan dia buat balik. Tapi takkan sampai 20 tan. Seorang-seorang memanglah maksudnya mereka menggunakan pesawat penumpang untuk mengangkut tempahan yang daripada Malaysia ke China, buah manggis. Tapi itulah buah manggis itu sendiri menimbulkan banyak polemik sebab banyak pertikaian, dan kerajaan dilihat sangat berhati-hati untuk mendedahkan kandungan itu kan. Jadi itu yang menimbulkan tanda tanya. Kita macam ni lah, kita rumuskan semua sekali apa yang maksud buah manggis tu. Buah manggis tu dikatakan pesawat tanpa penumpang lah. Jadi ia dirampas di Afghanistan. Ni cerita yang sebulan sebelum kejadian ni, pesawat kita pun ada pergi, MH ni ada pergi ke Pakistan. Lepas tu mengikut ke beberapa pendedahan CIA sendiri pun melalui email dia, orang petakut sebenarnya. Tapi dia buat pendedahan juga. Pesawat tanpa pemandu ni, saya yang dikenali sebagai drone dia sebenarnya dirampas oleh pengganas Taliban lah. Bila dirampas, dari tentera Amerika dah lalu tampungan, dia ambil benda tu. Bila dia ambil benda tu, kejadian tu berlaku di sebuah pegunungan lah. Jadi Amerika kalau benda-benda pegunungan dia boleh sesat, dia datang Malaysia pun dia sesat. Kalau pergi Sabah Sarawak pun dia sesat kalau bab-bab gunung, sebab dia satellite dia tak boleh kesan sangat.
masalah pembunuhan. Pernah dengar kan yang tentera Amerika, UK yang buat latihan dekat Sabah Sarawak sesak. Sampai bomba kena pergi. Orang kita pergi jalan kaki boleh jumpa dia. Kat situ jadi berarti tentera Taliban ni bukan bodoh jugalah. So dia rampas kat situ, jadi tak boleh kesan. Bila dah barang tu ada, barang ni yang ada teknologi ni hanya di Amerika je lah. Berarti Yahudi lah. Semua dalam bahasa senang dia yang reka benda ni. Sebab apa saya kata, penting barang ini. Apabila kehilangan pesawat emas 1071 satelit China. China ada satelit 1071 satelit, satu pun tak dapat kesan. Memang hebat tak hebat. Pesawat orang kata drone ni. Jadi pesawat tanpa penumpang. Okay. Ini adalah pesawat pengintit kan? Pengintit tapi orang tak boleh kesan. Orang kata macam mana kalau dalam cerita James Bond ni kita tak boleh nampak benda tu. Tapi dia ada. Okey. Saya kembali cerita yang sebelum 8 Mac, sebelum kejadian MH370. Berarti pengganas ni nak jual teknologi ni. Dia dah cari beberapa supplier lah. Dalam bahasa senang dia cari Rusia, dia cari beberapa yang kawasan lain. Rusia satu mungkin tak ada duit lah. Rusia lepas tu dia ada banyak konflik Rusia. So banyak bahasa senang dia banyak songeh lah. Jadi cari China. Dia China sebab tu ada kepakaran lebih kurang beberapa belas orang. Yang 8 orang yang pakar dalam bidang teknologi ni dalam pesawat tu. Okey. Berarti China setujulah. Jadi dia nak angkut macam mana? Lalu kita fikir nak angkut lori ke nak angkut tak boleh. Amerika dah kesan sebab saya kata Amerika ni Boeing dia duduk dekat dia punya kilang, bahasa kasar kilang factory dia dekat Washington. Dia dah setakat hari ni, setakat buku saya siap bulan lepas, dia dah keluar 677,000 Boeing. Bayang, dia kontrol dah dunia. Dan syarikat penerbangan di dunia ni ada 2 je. 90% dia dah kontrol dah. Buat itu Boeing. So, kalau letak dalam pesawat lain, kita katalah Iran ke pesawat Pakistan, mudah kesan tak? Mudah juga. Kalau kita pakai logik. Sebab konsep saya mengikut 3 konsep. Konsep saya iaitu akal, yang kita pakai sekarang akal, syariat dan satu lagi adat. Sekarang saya bercakap dari segi akal. Okey, yang syariat saya akan jelaskan kenapa benda tu. Okey, dari segi logik dah macam tu. Jadi, dia nak pilih pesawat mana yang rekodnya baik, yang tak orang nak attack tak boleh. Mas lah. Saya dalam buku saya ada kata perjalanan Mas ni tak ada buat hal. Cuma lah Mas sangat tak ada buat hal. bagus dan bahkan telah memenangi banyak pencapaian terbaik antarabangsa dalam bidang pengendalian pesawat dan kabin. 38 tahun dia tak ada buat hal. Tiba-tiba MH buat hal. Okey. So dia nak letak benda tu dekat mana dia fikir. Kalau dekat, kalau kita kata kapal terbang dari Indonesia ke apa, Indonesia kapal terbang komersial dia 1 tahun 2-3 biji jatuh, orang tak kisah. Tapi bila dia tengok kat sini Malaysia rekod dia baik. Dalam kita kata mudah kita masuk dalam Malaysia punya kargo lah. Dia letak dulu satu tempat. Sebab dia tak direct pergi daripada Pakistan tu pergi ke China. Dia akan singgah ke Kuala Lumpur. Okey, jadi ada beberapa pertanyaan tapi untuk semua pendengar My Suara FM meletakkan harapan walaupun tipis untuk MH370 ditemui. Dan bersama saya pada hari ini ialah Saudara Najimi Azmi Latif bersama bukunya MH370 dan MH17 yang diterbitkan oleh Joe Tawan. Jadi kami tadi telah berbicara sedikit tentang pesawat malang MH370. Dan kali saya nak tanya lagi kepada Saudara Najimi ni, telah saya suspend kan. Biasanya kita membaca dalam portal secara terpisah. Tapi Saudara Najimi melalui bukunya ini telah boleh dikatakan sebagai menghimpunkan dengan begitu padat dan komprehensif tentang beberapa analisis. Dan beliau juga tajuk sangat menarik. Dan mungkin Saudara Najimi boleh memberi sedikit penerangan tentang adakah MH17 pula yang ditembak jatuh ada kaitan dengan MH370 ataupun apa sebenarnya kejadian pada pandangan Cik Najimi dalam buku ini yang boleh disimpulkan sebagai punca utama sehingga terhempasnya pesawat MH17 ini. Adakah sebab kan media saling menyalahkan, yang media barat menyalahkan Rusia, yang media Rusia menyalahkan Ukraine, yang dikatakan proksi Amerika di situ. Jadi apa sebenarnya, siapa sepatutnya bertanggungjawab dan apa tujuan sebenar pada tembak jatuh ini? Okey.
Sebelum saya pergi ke MH17 yang baru Yang genap satu hari pada minggu lepas. yang 17 Julai yang terhempas, yang mengorbankan 283 penumpang dengan 15 anak kapal pada 1:20 petang. Iaitu 40 km dari sepadan Rusia lah. Nah, mengikut ke laporan asal kan, MH17 ni dia ditembak oleh satu pesawat, satu kenderaan yang besar lah, yang meletakkan peluru berpandu dipanggil sebagai misi bug. Sedangkan dia boleh terbang 10,000 km. Dia pada masa tu dia berada di 10,000 meter. Bayanglah, berarti macam mana satelit tu nak kesan 10,000, berarti bukan calang-calang lah. Yang untuk tembak dia orang kata. Okey, sebelum saya nak pergi ke MH17 ni, saya ada lagi yang pasal mengenai MH370. Sebenarnya MH370 ni yang lebih dramatik, orang nak tahu sebab hilang. Sebab sampai ke hari tak dikesan dan menimbulkan banyak spekulasi ya. Dan tanda tanya sebenarnya. Hilang macam tu. Okey, kejadian MH ni hari kedua saya dapat satu daripada Facebook, daripada kumpulan, dia panggil kumpulan agama Khasaf. Khasaf ni kalau zaman khalifah dulu, dia boleh meramal masa depan. Kumpulan Khasaf ni, saya terima mesej daripada mereka, saya jumpa. Dia kata kat saya dia nak jumpa dengan Datuk Isyamuddin lah. Masa tu pemangku timbalan menteri pengangkutan. Jadi saya kata saya bukan wartawan lagi. Saya dah berhenti 2 tahun. Pada masa tu saya dah berhenti 1 tahun lebih lah, saya kata. Jadi saya tak boleh. Tapi saya ada nombor kontak dia. Jadi saya hantar tak ada feedback. Macam-macam kita dah buat nak jumpa. Sebab mengikut ke Kasah tu. Tapi saya tinggal kumpulan tu lah. Sebab saya tanya ulama apa sebenarnya. Dia kata Kasah ni Tuhan bagi ilmu tu kepada seseorang. Tapi sekarang ni ilmu tu Tuhan dah tak bagi. Dia dah tarik semula. Dia dah tarik balik semula. Kalau kita kata sultan ni boleh sumpah jadi sula, boleh sumpah apa. Sekarang tak ada apa dah sultan. Sultan pun dah banyak. Semua orang boleh mengaku sultan. Tak ada kena sula apa-apa. Contoh macam tu. Berarti dia tarik semula. Jadi berkaitan dengan kumpulan Kasah ni, dia kata pesawat tu ketika sampai ke Tok Bali, dia terbang rendah beberapa ratus meter lebih kurang, dia hilang kat sini. Mengikut kumpulan Kasah tu sama dengan Jokowi di Indonesia. Dia macam kita kata, kalau kita kata sini macam bomoh lah, lebih kurang. Bomoh terkenal dekat Indonesia tu. Dia kata sama juga, di mana dia orang masuk ke satu lorong hitam tu, dia masuk duduk kat situ. Kalau dalam bahasa senang, kalau dalam Al-Quran, kalau saya kata kaji dari segi syariah, dia panggil lorongan jin lah. Kalau orang kata macam mana lorongan jin, pernah tengok cerita Avengers yang Captain America apa semua, macam mana dia buka pintu langit, keluar habis macam-macam benda tu, tembak White House ke apa benda, dia tembak, dia buka lorongan langit. Sebenarnya dia orang pun kaji ayat Quran sebenarnya. Hollywood dia kaji ayat Quran macam mana. Kita tengok dia hebat, dia kaji, dia buka pintu lorongan. Itulah saya kata lorongan tu, lorongan hitam. Dia duduk kat situ lebih kurang 500 tahun. Pada masa tu golongan Kasah kata kalau kita tak keluar dalam masa 10 hari, dia akan sampai bila-bila tidak jumpa. Dia akan beku di sini, dah matilah. Tapi kalau kita boleh keluar dia akan turunkan benda tu. Sebab tu kalau fikir tak logik, ada logiknya. Sebab ulama termasuk beberapa orang mufti pun pergi sana, pergi buat macam-macam ikut cara Islam. Lepas tu agensi maritim pun saya tengok dalam website, dalam surat khabar dia, orang pergi azam kat sana. Sebab dia kalau kata tak percaya, benda tu ada dari segi syariah kat situ. Tapi saya tinggal kumpulan tu sebabnya macam kata tadilah, ulama tu kata golongan yang terpilih pada zaman sekarang dah tak ada lah. Tapi saya ingat lagi golongan Kasah tu kata kat saya. Dia kata kat saya, Mi, awak akan menjadi orang akan attack awak pasal MH370. Dan awak akan jadi jurucakap pada MH370. Saya kata, apa pada masa tu? Pada 10 Mac ya, 2-3 hari selepas. Saya kata, tak logik lah. Saya ni siapa? Dia biasa wartawan apa, tak ada apa. Saya dah tak join. Betul. Siap buku ni. Bila siap buku ni, tak hari Isnin saya petang ambil, Selasa, Rabu, Khamis. Berarti 3 hari saya datang kat sini. Saya tak pasti di mana siapa yang akan publish saya untuk akan datang. Okey, itu kumpulan Kasah. Saya tinggalkan kumpulan tu sebab
dalam buku saya Tapi ni. kalau kita nak mengambil idea begitu, bukan nak meremehkan. Saya kira kita mempercayai sebagai orang Islam, terutamanya tentang unsur-unsur spiritual ataupun unsur-unsur black magic atau kejadian alam ini. Tetapi sekarang ni jadi bahan dongengan lah pula cara dengan Jimmy, macam kejadian bomoh membawa kelapa di KLIA contohnya kan. Jadi bahan ketawa dan menjadi bahan sederhana di Malaysia. Jadi bukan saya kata kita tak boleh mempercayai, tapi kadang nampak terlalu berlebihan dan nampak macam terlalu publicity kan. Dan saya rasa negara Islam akan mentertawakan Malaysia begini. Okey, kalau kita kata bomoh dekat kita lah. Bomoh Kena ingat, seperti bomoh yang kena dikira ingat itulah yang UK, muka surat depan dia orang letak bomoh tu. UK dengan kita mana dia punya educated tinggi, pemikiran materialistik. Tapi kenapa surat khabar dia bomoh dia, saya ingat ada 8,000 jenis game di dunia ni. Kalau tak taik aja bomoh, dia akan keluar 8,000 jenis game, video game. Bomoh ni. Berarti apa cerita? Mak Saleh percaya, kita tak percaya. Jadi kalau kita boleh memperkatakan tentang MH17 pula. Macam mana saudara Jimmy melihat kejadian MH17 ni? Kalau tadi kita dah bincang tentang MH370, tentang kedudukan geopolitik, kedudukan kuasa-kuasa besar. Adakah MH17 ni satu peristiwa yang tak asing ataupun dia rentetan, dia bersambung? Dia sebenarnya, itu saya kata istilah tu kambing hitam. 33 MH ni sebenarnya kita ni jadi kambing hitam. MH17 ni berlaku ketika kita memberi sokongan yang padu kepada Palestin. Atau dunia ni ada dua je sokong Palestin. Bayang tu Arab ada berapa? 60 OIC kalau tak silap saya. 60. Turki sebab dekat dengan Malaysia. Macam mana? Cuba kita fikir. Tak sakit hati tak mereka dengar? Kau macam-macam kau bagi dana apa semua. Turki pula dia bagi dengan cara dia lah. Buka sepadan apa kita ni yang duduk jauh ni. Tiba-tiba bagi sokongan macam-macam kat dia. Bayang kalau Malaysia tak bagi sokongan, kita kata siapa yang sokong? Turki je. Berarti tak kuat sangat perjuangan mereka. Dan kita kata golongan apa bang, pejuang Kasam macam mana dia orang boleh dapat orang kata apa bahan-bahan letupan apa? Cuba fikir. Tidakkah duit daripada kita bagi sumbangan tu dia beli? Tak kira lah dia beli apa pun. Itu macam itu orang kata konsepnya Israel orang kata agak marah juga dengan kita. Okey. Itu yang maknanya apa boleh disimpulkan bahawa kejadian pada pandangan Syed Donald Jimmy bahawa Malaysia atau MH17 dan MH370 menjadi mangsa mungkin kerana komitmen ya. Memang jelas bahawa Malaysia dikenali sebagai negara yang lantang dan mempertahankan negara seperti Palestin. Tapi sebelum ini pun 10 tahun lalu saya kira Malaysia kekal lantang terutama di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Dulu kita pernah menjadi jurucakap negara-negara dunia ketiga dan juga negara-negara Afrika. Tapi pada masa tu OIC masih sokong Palestin. Sekarang siapa yang sokong? Polemik negara agak ni agak mengelirukan. Mereka tidak menyokong. Kuasa politik, pengaruh yang saya kata tu, itu peranan. Okey. Soalan dia bukan dekat situ sebenarnya saya nak tengok MH17 ni kena tembak lah apa benda kan. Soalannya macam siapa yang letak misi bug tu dekat situ untuk tembak. Dan saya kata suspek saya dalam Facebook saya nama Sina, MIE Sina. Saya kata kita kena berhati-hati dengan Singapura. Ada bab 31 saya ada jelaskan. Sebab apa? Beberapa minit sahaja sebelum pesawat MH17 tu, belakang dia pesawat Singapore Airlines. Kenapa tak tembak dua-dua? Berapa minit? Berapa jarak minit? Lebih kurang kita kata berapa? 40-50 km beberapa minit. Sebab dia orang kelajuan 800 hingga 900 km jalan. Dia punya laju. Beberapa minit, kenapa kita yang kena tembak? Dan misi bak tu pun Rusia kata dia tak ada. Buat apa dia nak letak dekat pemisah tu? Dia nak tembak apa? Pemisah tu bukan ada apa kapal terbang yang hebat-hebat pun. Itu untuk tembak. Dan tiba-tiba sini kita tengok Amerika pula memainkan peranan di kawasan situ. Itulah, ada misteri juga kan. Dan sebenarnya kejadian ni memang menimbulkan tanya kepada Malaysia. Dan sebenarnya dalam kita membongkar atau konspirasi ataupun apa sebenarnya kejadian ini, kita juga patut berhati-hati sebab dia menggui perasaan dan juga satu isu yang sangat sensitif. Jadi kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi. Dan berikut kita akan mendengarkan dulu lagu. Tadi kita dah dengar lagu Tingkatkan Doa Kami, sebab kita mata berdoa. Dan sekarang kita akan nyanyikan lagu semoga yang sangat penting, iaitu kita berdoa kepada Tuhan supaya semua penumpang MH370 walaupun agak mustahil, kita mendoakan dia mereka terpelihara dan juga kekal
bernafas hingga ke hari ini. Dan ini lagu yang kami tujukan Malang MH370 dan MH17. Sebenarnya saya nak bawa pentulan, bukan pesawat tu Malang tapi nasib lah. Nak kata pesawat Malang tu, saya pun rada sedih juga sebab dah sebut perkataan Malang tu, sebabnya pesawat tu tak ada malangnya, tak ada kecelakaannya, tapi Orang memang lain yang buat nasib. malang. Itulah. Jadi itulah kami tujukan tadi lagu Datuk Siti Nurhaliza. Kita minta kalau benarlah pesawat, penumpang pesawat dan anak kapal mati selamat, tak kira nak apa keadaan sekalipun, kita minta supaya mereka dijaga. Dan berbalik kepada Nur Jimmy, jadi kepada semua pendengar MySound FM, buku ini sebenarnya anda boleh beli di pasaran. Mungkin masih belum ada di kedai-kedai buku sebabnya masih baru keluar Isnin lalu. Baru 4 hari kan, 3 Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi anda boleh mungkin ke laman Facebook Saudara Nur Jimmy dan juga pada jutawan sendiri. Jadi berbalik kepada cerita dua pesawat ini, Saudara Nur Jimmy melihat dan kes ini macam malang sebenarnya dua pesawat hilang ni kepada MAS di Malaysia Airlines System ni. Satu penerbangan Malaysia yang dalam 1 tahun mengalami 2 kecelakaan, dan yang paling menduka ceritakan juga bahawa MAS semenjak beberapa tahun kebelakangan ini mengalami masalah kewangan yang kritikal dengan mencetak kerugian beberapa ratus juta. Jadi adakah apa yang Saudara Nur Jimmy boleh beri pandangan berdasarkan buku yang Saudara Nur Jimmy tulis ni? Ada banyak tulis, saya perasan dalam bab-bab Saudara Nur Jimmy ceritakan tentang nasib pekerja MAS dan sebagainya. Jadi pada Saudara Nur Jimmy, apa yang Saudara Nur Jimmy boleh perkatakan tentang MAS sendiri? Macam ni, saya ringkas lah sebab dalam bahagian 5 tu saya bagi tahu ada efek dia. Macam mana kalau kita nak lumpuhkan sebuah negara, kita kena lumpuhkan ekonomi. Tapi dalam buku tu saya kata nasib baik MAS cepat bangun. Jadi macam mana nak lumpuhkan ekonomi tu, macam banyak-banyak cara lah. Tapi kalau kita tengok, MAS sebenarnya tenat. Boleh dikata tenat. Selepas MH370 baru ni pun dia kerugian lebih 400 juta. Ya, itu saya katakan. Kedudukan kewangan MAS sendiri tidak begitu stabil waktu masa ini kan. Dan itu tak termasuk dengan kita sendiri yang terpaksa pergi ke lautan selatan lautan Hindi tu, yang Petronas biayai sampai bulan 8 baru ni. Petronas biayai lebih 67 juta. Petronas biayai. Itu tak masuknya Australia biayai 89.9 juta di US Australia, atau 161 juta biayai untuk cari pesawat yang hilang. Kalau kita fikir logik, sebenarnya apa dia orang nak buang duit sampai ratus juta kat sana? Sedangkan China pun ada 1071 satelit. Kita kesan Malaysia satelit je. Kalau kita tengok di peperangan di Gaza baru ni pun, apa dia orang buat? Dia orang boleh kesan orang keluar masuk. Lepas tu dia tembak macam tu. Dia duduk kat mana kita tak tahu. Tapi yang ini kenapa tak boleh kesan? Itu. Kembali kepada MAS. MAS sebenarnya ramai orang bagi cadangan lah kenapa tak tiru AirAsia, kenapa tak tiru ni. Sebenarnya MAS dia ada satu kesatuan sekerja yang agak kukuh. Dia ada 20,000 pekerja. Jadi kesatuan sekerja dia mesti backup kakao lah. Itu yang susah berbanding dengan Singapore Airlines, AirAsia, dia mana ada. Dia rasa dia nak berhenti, dia bayar papasan, dia keluar lah. Itu satu. Jadi kita tak boleh tiru sebab kita ada union. Sampai pernah berlaku di pertengkaran di parlimen, kenapa union terlalu kuat? Macam mana? Itu kata, adakah kerajaan akan ambil action apa? Dari segi logiknya dia nak jagalah pekerja dia. Pekerja rata-rata orang Melayu. Kalau 20,000 tu saya kata, kalau 90% orang Melayu mesti nak jaga. Takkan nak buang berhenti macam tu kan? Atau berhenti dengan USS yang papasan yang banyak. Jadi kena ada union. Tapi masalahnya bila ada union, itu orang kata. Contoh saya ambil seorang abang itulah, dia pernah bekerja dengan MAS. Dia kata satu tempat di Sabah Sarawak, kadang-kadang orang naik seorang aja pergi ke tempat tu. Jadi MAS kena hantar. Benar-benar. MAS sebenarnya ada penting sebab MAS ni menjalankan tanggungjawab negara. Sebab tu kalau kita lihat ada banyak tempat yang tak boleh dicapai, MAS ada MAS Wing kan yang pergi ke curug pendalaman. Pergi ke tempat tu, kena ingat engineer berapa orang kena ada. Paling kurang 2 orang. Gaji dia berapa dah engineer? Tak termasuk lagi tayar dia kata beberapa kilometer kena tukar, walaupun tak pecah apa kena tukar. Tu kat situ pun kita dah tengok dia punya kos macam mana. Tambang katakan baru 100 lebih ke 200, 300. Tapi dia punya kos dia nak bayar ni, nak bayar tu. Jadi saudara rasakan apa yang MAS perlu buat untuk mungkin dalam 2 kejadian malam ini, apa yang MAS perlu lakukan untuk memastikan penerbangan antara Malaysia
kebangsaan Malaysia ini kekal dalam pasaran dan sentiasa boleh terbang di awan yang biru. Bagaimana untuk memastikan emas terus survival begitu? Okey, saya ambil kenyataan Tun Dr. Mahathir lah. Kalau Tun Dr. Mahathir kata bagi dekat orang yang betul-betul orang kata berpengalaman, contoh Tony Fernando. Dalam kata lain dia bagi swasta lah benda tu. Sebab berat sangat 400 bukan 400 juta, 440 juta. 2013 yang tahun lepas tu MH jatuh. MH370 jatuh. Sebelum MH370 jatuh 2013 itu yang selepas ni lagi teruk, suku pertama pun dah teruk. Okey, jadi caranya macam kita kata Tony Fernandez dia bermula dengan macam mana? Kalau kita kata istilah senang zero lah, dia bermula dengan zero, sekarang dia dah besar. Macam mana sistem marketing strategi bisnes dia buat, dia tak ada orang kata dari mana pekerja dia. Itu antaranya. Tapi sebenarnya kalau tak ada emas, Asia tak boleh hidup juga. Sebabnya dia curi, saya guna istilah curi. Dia curi staf emas pergi ke Asia. Sedangkan emas tu nak training lepas SPM pergi jadi pramagara lepas pilot, bukannya senang. Dia ada kerusuh lah nak boleh orang tu mahir kan. Tapi dia tiba-tiba ambil macam tu. Sebenarnya itu kata kalau tak ada emas Asia tak wujud sebenarnya. Itu sebenarnya dia ada orang kata macam suami isteri lah. Ya, pada berkongsi lah. Emas ni dengan Asia mungkin macam adik-beradik kan. Yang mana emas sebagai abang sulung mungkin yang lebih berpengalaman dan tahu seluk beluk negara ini, dan juga emas sebenarnya diperlukan untuk penerbangan antarabangsa dan juga penerbangan pedalaman. Sebabnya emas yang boleh pergi begitu jauh, contoh sampai ke negara-negara Eropah, negara-negara Asia Barat. Baik Asia saya kira ada banyak kali pergi dan akhirnya telah menamatkan penerbangan sebab mungkin tak dapat sambutan yang menggalakkan mungkin. Tak dapat untung. Jadi dia orang kata. Jadi macam saudara Najmi merasakan untuk saat-saat ini apa yang Malaysia perlu memastikan, yang Malaysia perlu belajar daripada kejadian insiden dua pesawat ini, yang mana mungkin kita patut belajar. Contohnya ada orang mencadangkan supaya kita memperkukuhkan pertahanan. Dahulu bila kerajaan memperuntukkan satu bajet untuk pertahanan, kadang-kadang dipandang sini sebab mereka mengatakan bahawa Malaysia ni bukan negara nak berperang. Tapi hakikatnya pada dua kejadian pesawat malam ini menunjukkan bahawa prioriti Malaysia untuk mempertingkatkan keselamatan jaringan dia, termasuk liputan satelit dia. Tapi itulah seperti saudara Najmi katakan tadi, kita dah ada satu satelit yang bagus tetapi tidak berfungsi dalam kejadian melibatkan pesawat kehilangan MH370. Bukan kata tak berfungsi, dia kenapa tak boleh keluarkan kenyataan selepas U-turn dia pergi mana? Maknanya tak berfungsi. Yang saya kata yang Sulu tu, orang duk ambil selfie tu, kita boleh tahu si Mamat ni duduk tempat ni, location apa, pong tembak. Kita boleh tahu sampai situ. Maknanya mungkin tentera atau Malaysia mungkin ada perkara-perkara yang sensitif ataupun ingin merahsiakan maklumat risiko mereka mungkin. Jadi dalam buku saya juga saya kata pada masa akan datang ada dua menara sasaran Israel di Malaysia dia boleh buat. Tak alasan senang aja. Sebab dia kata kalau dia nak ambil Malaysia, nak jatuhkan Malaysia melalui emas macam mana? Katakanlah ini dalam buku saya kata kalau dia nak rempuh, dia rempuh ke LCC dulu. Berapa ribu orang. Dan kena ingat selepas kejadian 11 September tu, 12 September ke LCC terima ancaman bom dia. So dia boleh rempuh kat situ. Tak alasan kita tak boleh kontrol apa. Sebab apa dia yang kontrol semua. 677,000 Boeing, kita hanya ada 38 aja Boeing. Tak banyak. Tu yang kita tak boleh cakap. Kita sikit 38 buah aja. Yang terima hadir suarakan kebimbangan bahawa kemungkinan Boeing tahu banyak maklumat tentang kejadian insiden MH370. Dia hempas dekat KSCC, apa kita nak buat? Kita tak boleh kontrol dah. Yang driver apa tak boleh kontrol. Satu lagi, kalau situ boleh campur tangan dah. Orang asing dah boleh campur tangan, mereka dah boleh campur tangan. Dia boleh bagi alasan lah. Kita macam mana pun kita orang kata anjing menyalak di tepi gunung aje lah. Oh ni tak betul ni lah. Tapi dia boleh campur tangan. You dah bunuh orang you sendiri macam mana? Dia boleh campur tangan. Dah ada kaitan semua tu. Sebab pengaruh Israel ni, si Israel ni ibarat adik tetapi menyuruh abang dia. Abang dia ialah mereka. Dah sepupu-sepupu dia Australia, Singapura. Itu sepupu-sepupu dia yang ada kaitan dengan ni. Kena baca. Sebab apa? Ini ilmu, insya-Allah 20 tahun akan datang. Kalau saya tak ada pun dia.
Dan sebenarnya kalau kita ingat pun banyak kejadian-kejadian insiden-insiden misteri hanya terbocor setelah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apabila maklumat risikan itu bukan lagi menjadi rahsia dan didedahkan. Contohnya kita tahu dalam kejadian-kejadian Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Saudara Jimmy. Saya kata satu perkongsian yang sangat menarik tentang insiden MH370 dan MH17 yang sehingga ke hari ini masih menimbulkan tanda tanya kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan juga keluarga penumpang. Dalam kita bersimpati kepada semua mangsa-mangsa yang telah masih tidak ditemui, macam pesawat MH17 kita telah berjaya membawa pulang. Malah mereka diterima di KRI dengan penuh sambutan negara dan juga penuh penghormatan ya negara kepada mereka, dan kita bersedia ke atasnya. Dan untuk mengetahui semua pendengar, hari ini sebenarnya telah masuk hari ke 100 ya, 105 bagi pesawat MH17 dan juga hari ke-236 bagi pesawat MH370. Masih belum tahu, tapi masih tiada kabar berita. Jadi kita mengharapkan sebenarnya untuk mereka dalam keadaan selamat. Dan untuk pada semua pendengar MySuara FM, buku MH370 dan MH17 ini anda boleh dapatkan jika hadiah, jika anda boleh hashtag buka buku, letakkan buku dan juga soalan atau apa-apa saja, dan kita akan panjangkan kepada penulisnya, saudara Nur Jimmy Azmi Latif. Jadi untuk penghabisan kalinya, satu lagu yang masih juga kali ini ketiga-tiga lagu berkaitan tentang pesawat-pesawat yang kehilangan ini. Untuk semua keluarga dan juga rakyat Malaysia, pesawat MH370 dan penumpang serta anak kapal, sesungguhnya kami rakyat Malaysia masih menanti dan menunggu anda semua kembali ke Malaysia.